apabila harimau mengaum, kebangkitan senyap, gergasi teknologi Malaysia. Baru sahaja tadi, sebuah laporan yang sukar dipercayai telah tertiris dari Washington. GE Aerospace, syarikat yang menguasai separuh pasaran enjin jet pejuang dunia, dilaporkan telah tunduk hormat kepada Malaysia, memohon untuk bekerjasama membina enjin generasi akan datang. Pada masa yang sama, kerajaan British turut mendesak Rolls-Royce untuk mengetuk pintu Malaysia. Ini adalah fakta yang dilaporkan secara langsung oleh Financial Times. Hanya 10 tahun yang lalu, keadaannya sangat berbeza. Amerika Syarikat pernah menegaskan dengan angkuh, Malaysia adalah negara yang membeli enjin, bukan negara yang membuatnya. Tetapi pada tahun 2026, Amerika Syarikat datang sendiri. Marilah kita bekerja sama. Jawapan Malaysia hanya satu patah perkataan. Tidak. Kami akan lakukannya sendiri. Negara yang menolak tawaran syarikat enjin nombor 1 dunia. Apakah yang telah menjadikan negara ini begitu kental? Kisah kebangkitan yang mengagumkan ini akan didedahkan sekarang. Nama saya Nathan Vanderbilt. Saya telah berkhidmat selama 30 tahun di bahagian enjin aeroangkasa GE di Amerika Syarikat. Enjin-enjin yang pernah melalui tangan saya termasuklah F-44, F-44, F-10, enjin-enjin yang dianggap sebagai jantung jet pejuang Amerika. Walaupun selepas bersara, Pentagon masih meminta khidmat nasihat saya 2 kali setahun. Ini kerana tidak ramai orang yang benar-benar memahami selok-belok enjin. Pada musim luruh tahun 2025, saya menerima panggilan dari ibu pejabat GE. Pergilah ke Malaysia. Mereka kata mereka mahu membangunkan enjin jet pejuang sendiri. Saya ketawa. Saya fikir itu hanya jenaka. Bagi saya, Malaysia adalah negara yang membeli enjin, bukan yang membuatnya. Selama 30 tahun, pandangan itu tidak pernah berubah. Apabila GE menjual enjin, Malaysia membelinya. Apabila kami menjual alat ganti, Malaysia membelinya. Jika berlaku kerosakan, mereka menghantarnya kepada GE untuk dibaiki. Mereka seperti pemandu yang tidak pernah sekalipun membuka bonet keretanya sendiri. Itulah Malaysia yang saya kenal. Saya hanya memasukkan 2 pasang pakaian ke dalam beg perjalanan saya. Saya jangka urusan ini akan selesai dalam 2 atau 3 hari. Saya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia pada awal Oktober. Ketika saya melangkah keluar dari balai ketibaan, seorang wakil dari pihak Malaysia yang menyambut saya memberikan salam dengan tundukan hormat yang sopan. Saya berasa sedikit tidak selesa. Berdasarkan pengalaman saya selama 30 tahun, apabila pihak yang akan dinilai bersikap begitu sopan, ia biasanya bermakna mereka tidak mempunyai apa-apa yang hebat untuk ditunjukkan. Dalam perjalanan ke Subang, saya memandang keluar tingkap kereta. Dari Kelia menuju ke arah bandar, pemandangan ladang kelapa sawit dan lebuh raya yang sibuk terbentang di hadapan mata. Saya berfikir sendirian. Pusat ujian enjin aeroangkasa Amerika terletak di tengah-tengah padang pasir Mojave. Pusat ujian Rolls-Royce di Britain pula terletak di dataran Derbyshire yang luas. Membina enjin jet pejuang adalah kerja untuk negara dengan skala dan tanah yang begitu luas. Saya tidak faham apa yang mereka cuba lakukan di negara kecil yang dikelilingi hutan tropika ini. Apabila kami tiba di pintu masuk utama kilang aeroangkasa Malaysia di Subang, perkara pertama yang menarik perhatian saya ialah pos pengawal yang ringkas di pintu masuk. Di ibu pejabat GE, terdapat 3 lapisan pintu keselamatan. Di sini, hanya ada 1 pos pengawal dengan seorang pengawal. Saya menggenggam pemegang beg saya dengan lebih erat. Keyakinan saya bahawa kerja ini akan selesai dengan cepat menjadi semakin kukuh. Saya diiringi masuk ke sebuah bilik mesyuarat. Di hujung meja panjang itu, duduk seorang lelaki berambut putih. Saya diperkenalkan kepadanya sebagai Dato' Ismail bin Ibrahim, seorang penasihat khas berusia 70% dari Kementerian Pertahanan. Saya diberitahu bahawa beliau telah mendedikasikan 30 tahun hidupnya untuk usaha pembangunan enjin tempatan. Saya menghulurkan tangan untuk berjabat salam. Tangannya terasa kasar. Ia bukan tangan seseorang yang hanya bekerja di belakang meja. Pada ketika itu, saya tidak mengendahkan makna di sebalik jabat tangan itu. Saya kemudiannya sedar. Itulah kesilapan pertama saya. Selepas selesai memberi salam, Dato' Ismail hanya bertanya 1 soalan. Adakah Tuan mahu melihat sendiri fasiliti kami esok atau mahu melihat data terlebih dahulu? Saya segera menjawab, saya mahu lihat data dahulu. Enjin adalah mesin yang berbicara melalui angka. Daya tujah, suhu pembakaran, beberapa angka penting sudah cukup untuk mengukur tahap teknologi sesebuah negara. Dengan data,
Saya boleh selesaikan penilaian ini dalam masa 30 menit. Itulah yang saya percaya. Dato' Ismail mengangguk dan bangun dari kerusinya. Beliau tidak menoleh ke belakang ketika melangkah keluar dari bilik mesyuarat. Entah kenapa, susuk tubuhnya dari belakang itu kekal dalam ingatan saya. Beliau tidak menunjukkan sebarang tanda gugup yang biasanya ada pada orang yang akan dinilai. Beliau bukan kelihatan cemas, tetapi seperti seseorang yang telah lama menantikan saat ini. Pada masa itu, saya mentafsirnya sebagai satu keangkuhan. Malam itu, di dalam bilik hotel kecil saya di Subang, saya menghantar laporan pertama saya kepada ibu pejabat GE. Ia hanya terdiri daripada tiada perkara luar biasa untuk dilaporkan. Saya memadamkan lampu dan berbaring. Malam di Subang begitu sunyi, berdekatan pusat ujian GE di Ohio, deruman enjin yang diuji menggegarkan tanah setiap malam. Tetapi di sini, yang kedengaran hanyalah bunyi cengkerik. Bagi saya, kesunyian itu adalah bukti sebuah negara yang masih belum memulakan apa-apa. Saya masih belum tahu apa sebenarnya makna di sebalik kesunyian itu. Bahagian 2, parut yang membakar semangat. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam pakar enjin Amerika itu tidur di hotelnya di Subang, ada sebuah kisah yang tidak diketahuinya. Atau lebih tepat lagi, sebuah kisah yang tidak mahu diambil tahunya. Pertama sekali, izinkan saya ceritakan kisah sedih mengapa negara ini begitu terdesak untuk membina enjinnya sendiri. Saya ingin ajukan satu soalan. Apa perasaan Anda jika Anda membeli sebuah kereta berharga ratusan ribu ringgit, tetapi Anda tidak dibenarkan membuka bonet hadapannya? Enjinnya dikunci. Walaupun Anda mahu menukar minyak hitam atau terdengar bunyi aneh, Anda wajib menghubungi syarikat penjual. Syarikat itu pula terletak di Amerika Syarikat. Berapapun kos pembaikan yang mereka kenakan, Anda terpaksa bayar. Jika Anda menghantarnya ke bengkel lain, ia dianggap melanggar kontrak. Ini bukan kiasan. Ini adalah realiti pahit yang dihadapi oleh Tentera Udara Diraja Malaysia, 2DM, selama berdekad-dekad. Pada tahun 2011, timbul masalah dengan jet pejuang utama TUDM FA-18D Hornet. Masalahnya terletak pada sebuah peralatan yang digelar Helang Malam, sebuah pod sasaran canggih. Ringkasnya, ia adalah mata bagi jet pejuang. Satu peralatan teras yang membolehkannya mengesan musuh dalam kegelapan malam. Mata itu telah rosak. Juru teknik Malaysia cuba membaikinya. Mereka membuka manual teknikal. Bahagian yang berkaitan telah dihitamkan sepenuhnya. Maklumat teras dalam manual itu telah dimeterai. Kunci yang hanya boleh dibuka oleh negara pembuatnya. Terpaksa, mereka merujuk kepada syarikat pengeluar di Amerika untuk pembaikan. Jawapan yang mereka terima amat mengejutkan. Menurut laporan media pada ketika itu, harga alat ganti tersebut telah melambung sebanyak 6 kali ganda. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, 6 kali ganda. Alat ganti yang semalamnya berharga 10.000 ringgit, hari ini tiba-tiba menjadi 60.000. Mereka tidak boleh bertanya mengapa harganya naik. Pihak di sana tidak mempunyai kewajiban untuk memberi penjelasan. Beli atau tidak, itu sahaja pilihannya. Jika tidak dibeli, jet pejuang tidak boleh terbang. Jika jet pejuang tidak boleh terbang, ruang udara negara akan terdedah. Dalam urusan mempertahankan kedaulatan negara, tawar-menawar harga bukanlah satu pilihan. Malaysia terpaksa membayar harga tersebut. Jika ia berlaku sekali sahaja, mungkin boleh dimaafkan. Tetapi ia bukan kali pertama. Mari kita beralih kepada kisah jet pejuang Su-30 MKM. Walaupun pesawat ini bukan buatan Amerika, Malaysia menghadapi isu yang serupa berkaitan perisian. Perisian avionik, yaitu otak kepada jet pejuang, tidak boleh diakses. Kod sumbernya telah disulitkan. Walaupun jurutera Malaysia mahu menaik taraf prestasi atau mengubah suai perisian kawalan penerbangan, mereka tidak boleh mengubah walaupun satu baris kod tanpa kebenaran daripada syarikat pembuatnya. Bagaikan memiliki kereta sendiri, tetapi tidak boleh menukar destinasi di dalam GPS. Sekarang, mari kita bicarakan tentang projek KF-25 Harimau. Ini adalah jet pejuang yang direka bentuk sendiri oleh Malaysia. Anda mungkin berfikir, kali ini pasti berbeza. Saya yang reka, jadi saya boleh buat apa sahaja yang saya mahu. Tetapi mereka terhalang pada peringkat peluru berpandu. Secanggih manapun sebuah jet pejuang tanpa peluru berpandu, ia hanyalah seketul besi yang terbang di udara. Malaysia semestinya mahu melengkapkannya dengan peluru berpandu AMRAAM buatan Amerika, peluru berpandu udara ke udara yang paling banyak digunakan di dunia. Amerika menolaknya.
Mereka tidak membenarkan integrasi peluru berpandu AMRAAM pada KF-25. Apakah maksudnya ini? Mudah sahaja. Mereka membenarkan Anda membuat senapang, tetapi mereka tidak menjual pelurunya. Apakah gunanya senapang tanpa peluru? Terpaksa, Malaysia beralih ke Eropah. Mereka memilih peluru berpandu Meteor yang dibangunkan bersama oleh Britain dan Prancis. Menurut laporan berita pada Oktober 2025, satu kontrak untuk kira-kira 100 buah peluru berpandu telah dimeterai. Kerana Amerika tidak mahu menjual, mereka terpaksa membeli dari Eropah. Ia satu jalan yang lebih jauh, memakan lebih banyak masa dan wang. Sekarang, mari kita berundur selangkah dan lihat gambaran yang lebih besar. Untuk membina sebuah jet pejuang, ada beberapa komponen penting. Rangka, fuselage, dan sayap. Malaysia boleh membuatnya. Radar, seperti yang akan saya ceritakan nanti, mereka akhirnya berjaya menghasilkannya. Peluru berpandu, seperti yang baru saya sebutkan, ditolak oleh Amerika dan terpaksa dicari dari Eropah. Tetapi ada satu lagi komponen yang menjadi teras kepada semua ini, enjin. Tahukah Anda berapa peratus kos enjin daripada keseluruhan harga sebuah jet pejuang? Kira-kira 30%. Jika sebuah jet pejuang berharga 500 juta RM, kos enjin sahaja sudah mencecah 150 juta RM. Apabila 30% komponen itu perlu dibeli dari luar negara, ia bermakna harganya ditentukan oleh negara luar, kuantitinya ditentukan oleh negara luar, dan masa penghantarannya juga ditentukan oleh negara luar. Pada tahun 2025, kadar lokalisasi enjin aero angkasa Malaysia hanyalah 22%. Ya, 22%. Negara yang merupakan gergasi dalam industri semikonduktor, negara yang mengekspor jutaan kereta, negara yang mengekspor teknologi loji jana kuasa, masih bergantung kepada negara luar untuk 78% enjin jet pejuangnya. Dan negara yang mampu membina enjin jet pejuang secara mandiri di seluruh dunia hanyalah 5 buah. Amerika Syarikat, Britain, Prancis, Rusia, dan China. Tiada siapa di luar kelab 5 negara ini yang pernah berjaya. Ini kerana teknologi enjin jet pejuang berada pada tahap yang berbeza sama sekali. Enjin kereta yang Anda pandu perlu menahan haba sekitar 900 darjah Celsius di dalam silindernya. Di dalam enjin jet pejuang pula, api bersuhu lebih 1600 darjah Celsius membakar bilah turbin secara langsung. Turbin itu perlu berputar puluhan ribu kali seminit di dalam api yang melebihi takat lebur logam. Logam itu perlu berputar tanpa cair. Hanya 5 negara di dunia yang telah menyelesaikan percanggahan ini. Malaysia berada di luar kelab 5 negara ini. Negara yang tidak boleh membuka bonet keretanya sendiri. Negara yang terpaksa meminta bantuan orang lain walaupun matanya rosak. Negara yang dinafikan hak untuk membeli peluru. Itulah keadaan Malaysia sehingga beberapa tahun yang lalu. Tetapi negara ini mula bergerak. Dan di kilang sebuah negara yang dahulunya tidak boleh membuka bonetnya sendiri, kini berdiri Nathan Vanderbilt, pagi menjelma untuk pakar enjin Amerika itu. Dan satu angka yang dilihatnya mula menggugat rancangannya yang dijangka selesai dalam 2 atau 3 hari. Bahagian 3. Angka-angka yang bersuara. Pada pagi hari kedua, saya mengubah rancangan saya untuk melihat data terlebih dahulu. Ini kerana apa yang saya lihat dalam perjalanan dari hotel ke kilang. Pada pukul 6.30 pagi, sudah ada barisan panjang di hadapan pintu masuk kilang. Mereka adalah para pekerja yang hendak masuk kerja. Ratusan orang berbaris untuk melalui pintu keselamatan. Malah di ibu pejabat GE, saya tidak pernah melihat seramai ini orang masuk kerja pada waktu begini. Saya berkata kepada pegawai perhubungan, data boleh tunggu. Tunjukkan saya kawasan kerja dahulu. Tempat pertama yang saya lawati ialah depo penyelenggaraan enjin aero angkasa Malaysia. Sebaik sahaja saya melangkah masuk, saya terhenti. Apa yang saya jangkakan adalah sebuah bengkel kecil dengan barisan pemasangan berskala kecil. Apa yang terbentang di hadapan mata saya adalah sesuatu yang berbeza sama sekali. Di dalam sebuah ruang sebesar 2 padang bola sepak yang disambungkan, berbaris enjin-enjin jet F404T56. Enjin-enjin yang pernah saya kendalikan selama 30 tahun di GE, kini berada di tangan jurutera Malaysia. Seorang jurutera dari AM yang bertindak sebagai pemandu arah mula memberi penjelasan. Kami bermula sejak tahun 1979. Saya membuat kiraan di dalam kepala. Sen 1979 itu bermakna sudah 46 tahun. Dia menyambung, sehingga kini, gabungan pengeluaran dan penyelenggaraan telah melebihi 10,000 unit enjin. Saya bertanya semula untuk kepastian.
10.000, dia mengangguk. Berdasarkan pengumuman rasmi pada April 2024, jumlahnya sudah mencecah hampir 10.000 unit. 10.000 enjin. Izinkan saya jelaskan apa makna angka ini. Bayangkan seorang mekanik kereta yang bekerja di sebuah bengkel selama 46 tahun tanpa henti. Setiap hari, dia membuka, membaiki, memasang, dan membuka semula enjin kereta. Selepas 46 tahun, tangannya akan mempunyai satu rasa. Perkara-perkara yang tidak tertulis dalam manual. Hanya dengan merasakan rintangan halus pada pergelangan tangannya ketika mengetatkan bolt, dia tahu sama ada terdapat keretakan atau tidak. Itulah rasa yang telah dikumpulkan oleh Aeroangkasa Malaysia selama 46 tahun. Tetapi yang menarik perhatian saya bukanlah angka itu sendiri. Ia adalah data. Setiap kali mereka mengendalikan 10.000 enjin itu, mereka menyimpan rekod. Selepas berapa jam beroperasi, kehausan pada komponen bermula. Etakan pada bilah muncul. Bagaimana corak getaran berubah apabila ada tanda-tanda kerosakan. Dalam industri, ini dipanggil data FADEC, Full Authority Digital Engine Control. Ringkasnya, ia adalah rekod kesihatan enjin. Ibarat rekod pemeriksaan kesihatan seseorang selama 46 tahun disimpan tanpa satu pun yang hilang. Di GE, saya lebih daripada sesiapa pun tahu nilai data ini. Separuh daripada sebab mengapa GE boleh membina enjin terbaik di dunia adalah kerana data yang dikumpul selama 70 tahun. Reka bentuk enjin boleh dicuri, bahan mentah boleh dibeli, tetapi data, ia tidak akan dapat diperolehi tanpa meluangkan masa. Data adalah satu-satunya perkara yang tidak boleh dibeli dengan wang. Hakikat bahawa Malaysia mempunyai data selama 46 tahun bermakna negara ini telah melakukan kerja rumahnya secara senyap selama 46 tahun. Pada ketika itulah, buat pertama kalinya, saya mengeluarkan buku nota saya dan mula menulis sesuatu. Perkara seterusnya lebih mengejutkan. Saya dibawa ke sebuah syarikat bernama TNB Power Technologies, sebuah anak syarikat tenaga nasional berhad. Saya diberitahu ia adalah tempat yang membina turbin gas berskala besar untuk stesen jana kuasa. Sejujurnya, saya berasa hairan. Saya datang untuk melihat enjin jet pejuang, mengapa mereka membawa saya ke syarikat jana kuasa. Dato' Ismail, yang turut serta, seolah-olah dapat membaca riak wajah saya. Beliau hanya berkata, "Lihat sahaja nanti." Apabila saya melangkah masuk ke Dewan Ujian Turbin Gas TNB, saya terpaku. Saiz turbin gas yang terletak di tengah-tengah bangunan itu sangat besar. Tetapi bukan saiznya yang memukau saya. Ia adalah satu angka yang tertera pada panel ujian. Suhu masukan turbin, 1680 darjah Celsius. Ini penting kerana api yang membakar turbin di dalam enjin jet pejuang adalah sekitar 1600 darjah ke atas. Prinsip turbin gas stesen jana kuasa adalah sama. Bahan api dibakar untuk menghasilkan gas panas, dan gas itu digunakan untuk memutarkan bilah bagi menghasilkan kuasa. Bezanya, jet pejuang menggunakan kuasa itu untuk terbang, manakala stesen jana kuasa menggunakannya untuk menjana elektrik. Pakaiannya mungkin berbeza, tetapi jantungnya adalah sama. Fakta bahawa TNB telah mencapai 1680 darjah Celsius dengan teknologi mereka sendiri pada tahun 2019, bermakna mereka sudah mempunyai bahan yang mampu melepasi halangan terakhir dalam pembinaan enjin jet pejuang. Saya berdiri lama di hadapan panel ujian itu. Dato' Ismail berdiri di sebelah saya, menunggu tanpa berkata apa-apa. Saya yang memulakan bicara. "Adakah teknologi ini telah dipindahkan ke bahagian enjin jet pejuang?" Dato' Ismail menjawab, "Ia sedang dalam proses pemindahan." Ia satu jawapan yang ringkas. Tetapi saya dapat merasakan berat di sebalik ayat pendek itu. Ketika saya masuk semula ke dalam kereta, saya memandang keluar tingkap sekali lagi. Gunung yang sama, ladang kelapa sawit yang sama. Tetapi pemandangan itu mula kelihatan berbeza. Semalam, pemandangan ini kelihatan seperti bukti sebuah negara kecil. Hari ini, ia berbeza. Di sebalik lanskap tropika ini, tersembunyi data selama 46 tahun, dan teknologi bahan 1680 darjah Celsius. Fikiran bahawa saya mungkin silap, bahawa hanya negara-negara yang membina pusat ujian di padang pasir Mojave atau dataran Derbyshire yang boleh membina enjin, mula terlintas buat pertama kalinya. Apabila saya kembali ke hotel, saya menghantar laporan kedua kepada ibu pejabat GE. Baris terakhirnya berbunyi, "Jadual lawatan mungkin perlu dilanjutkan." Selepas menghantarnya, saya membuka beg pakaian saya. Hanya ada 2 pasang baju.
Saya sangka ia akan selesai dalam 2 atau 3 hari. Saya menelepon kaunter penyambut tetamu dan bertanya sama ada perkhidmatan Dolby disediakan. Itulah permulaan kesilapan kedua saya. Malam itu, saya tidak boleh tidur. Data selama 46 tahun, bahan 1680 darjah Celcius. Walaupun saya tidak mahu mengakuinya, kedua-dua fakta ini tidak dapat saya padamkan dari fikiran. Tetapi ini semua hanyalah bahan mentah. Bahan mentah yang baik tidak semestinya menghasilkan masakan yang lazat. Saya perlu melihat hasil sebenar yang telah mereka bina. Bahagian 4. Sifar kemalangan dalam 1.600 penerbangan. Pada pagi hari ketiga, saya terlebih dahulu meminta kepada Dato' Ismail, tolong tunjukkan saya data ujian penerbangan KF-25 Harimau. Dato' Ismail membawa saya ke bilik taklimat skuadron penilaian ujian penerbangan di Pangkalan Udara Subang. Ia sebuah bangunan lama. Cat di dindingnya telah terkupas di beberapa tempat dan salah satu lampu Kalimantannya berkelip-kelip. Bilik taklimat di GI dilengkapi dengan skrin 120 inci dan peralatan telemetri masa nyata yang memenuhi dinding. Di sini, hanya ada sebuah proyektor dan beberapa kerusi lipat. Saya membuat satu lagi penilaian di dalam hati. Jika fasilitinya begini, hasilnya pun mungkin tidak seberapa. Pasukan ujian penerbangan Malaysia mula memaparkan data. Pada halaman pertama, 3 angka tertera bersebelahan. Tempoh ujian, 42 bulan. Jumlah penerbangan, kira-kira 1.600 kali. Keadaan ujian, 13.000 parameter. Saya menanggalkan cermin mata saya selepas melihat angka-angka itu. Kemudian saya memakainya semula. Angka-angka itu tidak berubah. Biar saya jelaskan apa makna angka-angka ini. Ujian penerbangan jet pejuang adalah seperti ujian pemanduan di jalan raya sebelum kereta dikeluarkan. Cuma, ia bukan jalan raya biasa. Ia adalah pergunungan yang dilanda ribut, lebuh raya yang berais, padang pasir bersuhu 40 darjah, dan kutub sejuk 30 darjah. Ia perlu melalui semua keadaan ekstrem ini. Terdapat 13.000 keadaan ujian. Ini bermakna mereka telah mengulangi pemanduan ini sebanyak 1.600 kali dalam tempoh 42 bulan tanpa satu pun kemalangan. Ini berdasarkan pengumuman rasmi Agensi Teknologi Pertahanan Malaysia pada 13 Januari 2026. Selama 30 tahun, saya telah melihat banyak data ujian penerbangan jet pejuang. F-22 Raptor pernah mengalami kemalangan akibat kecacatan pesawat semasa proses ujian penerbangan. F-15 Eagle pula sentiasa mengalami kelewatan jadual ujian kerana ralat perisian sepanjang tempoh pembangunannya. Ujian penerbangan adalah satu proses di mana kemalangan dijangka berlaku. Melalui kemalangan, kecacatan ditemui, diperbaiki, dan diuji terbang semula. Itu adalah proses yang normal. Tetapi 1.600 penerbangan dengan sifar kemalangan bermakna salah satu daripada dua perkara. Saina ada data itu dipalsukan, atau tahap kesempurnaan reka bentuknya adalah luar biasa tinggi. Terus terang saya katakan, saya mengesyaki kemungkinan pemalsuan data terlebih dahulu. Itulah fikiran pertama yang terlintas. Jadi, saya meminta rekod penerbangan asal, rekod telemetri masa nyata semasa penerbangan, rekod pemeriksaan selepas penerbangan, laporan kecacatan. Saya minta semuanya. Saya menjangkakan pihak Malaysia akan menolak. Biasanya, mereka tidak akan menunjukkan data asal kepada orang luar. Dato' Ismail memandang ketua pasukan ujian penerbangan dan mengangguk. Ketua pasukan itu membuka komputer ribanya, lock masuk, dan memusingkan skrin ke arah saya. Semuanya terbuka. Selama 2 jam, saya meneliti data itu. Rekod setiap penerbangan disusun dengan rapi. Kelajuan, altitude, beban G, tindak balas enjin, getaran pesawat. Tiada satu pun penerbangan yang tertinggal. Ia bukan pemalsuan. Malah, beberapa angka direkodkan secara konservatif. Biasanya, laporan ujian penerbangan akan meletakkan angka-angka yang baik di hadapan. Laporan ini pula menyenaraikan perkara-perkara yang disyaki sebagai kecacatan terlebih dahulu dan kemudian menerangkan proses penyelesaiannya. Ia bukan laporan yang cuba menyembunyikan masalah, tetapi laporan yang bertujuan untuk mencari masalah. Semasa meneliti data itu, satu perkara lagi menarik perhatian saya. Ia adalah rekod penerbangan ke-800. Ujian sudut serangan, angle of attack, maksimum pada pertengahan tahun 2024. Ringkasnya, ia adalah ujian untuk melihat sejauh mana jet pejuang boleh mendongakkan hidungnya di udara. Semakin tinggi hidung boleh didongakkan, semakin lincah pergerakannya.
Tetapi jika hidung didongakkan terlalu tinggi, aliran udara akan terganggu dan pesawat akan hilang kawalan. Ia adalah ujian untuk mencari garisan sempadan itu. Rekod menunjukkan bahawa pesawat itu mengekalkan penerbangan yang stabil pada sudut serangan melebihi 55 darjah. Had sudut serangan F-16 adalah 25 darjah. Jika ia mendongak lebih daripada itu, ia akan menjunam. Pesawat ini pula didakwa mampu bertahan pada 55 darjah. Saya bertanya kepada ketua pasukan, adakah data ini betul? Ketua pasukan itu menukar paparan dan memainkan rakaman video penerbangan tersebut. Ia menunjukkan KF-25 harimau membelah langit dalam keadaan hampir menegak. Ia tidak bergegar. Ia mengekalkan kedudukannya dengan stabil sebelum kembali ke penerbangan mendatar dengan lancar. Saya terdiam. Pada ketika itu, saya teringat sesuatu. Kisah India. Saya pernah ke Bangalore, India pada tahun 2009. Saya dijemput oleh Hindustan Aeronautics Limited untuk memberi nasihat mengenai masalah enjin jet pejuang Tejas mereka. Enjin buatan tempatan itu dinamakan Kaveri. Pembangunannya bermula pada tahun 1986 dan pada masa itu ia sudah memasuki tahun ke-23. Saya melawat dewan ujian mereka. Enjin itu tergantung di sana, tetapi ia tidak dapat menghasilkan walaupun 60% daripada daya tujah yang disasarkan. Bahan bilah turbin tidak dapat menahan suhu dan sentiasa retak. Saya meneliti data selama seminggu dan menulis laporan. Saya menulis dengan jujur. Teknologi bahan asas tidak mencukupi. Dalam keadaan semasa, sukar untuk disiapkan. 5 tahun kemudian, pada tahun 2014, India secara praktikalnya menghentikan projek Kaveri. Ia mengambil masa 28 tahun. Negara dengan populasi 1,4 bilion dan bajet pertahanan keempat terbesar di dunia telah mencurahkan 28 tahun usaha, tetapi gagal menyiapkan satu enjin jet pejuang. Kerana ingatan itulah, saya sukar untuk percaya bahawa sebuah negara seperti Malaysia telah berjaya dalam pembangunan jet pejuang sendiri. Tetapi data di hadapan mata saya berkata sebaliknya. 42 bulan, 1,600 penerbangan, 13,000 keadaan ujian, sifar kemalangan. Angka-angka yang tidak saya lihat selama 23 tahun di India tertera di dalam bilik taklimat dengan kerusi lipat di negara kecil ini. Saya mahu mengesahkan satu perkara lagi. Harga. Sehebat manapun prestasinya, jika harganya tidak munasabah, ia tidak boleh dikeluarkan secara besar-besaran. Ia akan menjadi barang pameran yang hanya diletakkan di pameran udara. Saya bertanya tentang harga seunit KF-25. Jawapannya adalah kira-kira RM1.080 juta Riga atau sekitar 83 juta dolar AS. Saya membuat kiraan di dalam kepala. F-35 berharga lebih 100 juta dolar AS seunit. KF-25 adalah kira-kira 20% lebih murah. Sudah tentu, dari segi keupayaan halimunan, stealth, ia tidak boleh dibandingkan secara langsung dengan F-35. Tetapi dengan harga ini dan hasil ujian ini, ia adalah harga yang membolehkannya diekspor. Saya melangkah keluar dari bilik taklimat. Dato' Ismail sedang menunggu di koridor. Beliau bertanya, "Bagaimana?" Saya menjawab, "Bolehkah saya melihat tapak pembangunan enjin?" Riak wajah Dato' Ismail berubah buat pertama kalinya. Sedikit, sangat sedikit, hujung bibirnya ternaik. Wajah seseorang yang telah lama menunggu. "Esok kita ke sana." Malam itu, saya menghantar laporan ketiga kepada ibu pejabat. Kali ini, ia sepanjang 24 baris. Panjang laporan saya berganda setiap hari. Pada baris terakhir, saya menulis, "Pengesahan data ujian penerbangan selesai. Tiada bukti pemalsuan. Terdapat banyak perkara yang memerlukan pengesahan lanjut." Selepas menghantarnya, saya merenung siling. Malam di Subang masih sunyi, tetapi kini, kesunyian itu kedengaran berbeza. Pada malam pertama, saya fikir ia adalah kesunyian sebuah negara yang belum memulakan apa-apa. Pada malam ketiga, kesunyian itu kedengaran seperti kesunyian sebuah negara yang telah menyelesaikan segalanya dan kini hanya berdiam diri. Bahagian 5. Api biru di dalam hutan. Ketika Vanderbilt sedang berbaring resah sambil merenung siling pada malam ketiga, Dato' Ismail sedang membuat satu panggilan telepon. "Esok akan ada tetamu datang. Tolong buat persiapan." Panggilan itu diterima di sebuah lokasi yang terletak 2 jam perjalanan dari Subang, selepas merentasi sebuah banjaran gunung. Pada pagi hari keempat, Dato' Ismail sendiri yang memandu. Apabila saya bertanya tentang destinasi kami, beliau tidak menjawab.
Kereta meninggalkan Bandar Subang dan memasuki jalan gunung. Jalan Bertar berakhir dan digantikan dengan jalan raya 2 lorong. Apabila jalan raya itu juga berakhir, kami melalui sebatang jalan sempit yang mereda hutan. Ia adalah jalan yang tidak tertera pada navigasi. Saya tidak berasa cemas, tetapi saya berasa hairan. Tempat membangunkan enjin jet pejuang terletak di dalam hutan seperti ini. Di Amerika, imej yang terlintas apabila disebut tentang pusat ujian enjin adalah bangunan seperti bunker konkrit di tengah-tengah padang pasir Nevada. Di sebelahnya, terdapat menara kawalan yang penuh dengan peralatan pengukuran. Setiap kali ujian dijalankan, pasir gurun akan berterbangan. Pusat ujian Rolls-Royce di Britain juga serupa. Tetapi kini, di hadapan mata saya, hanyalah gunung dan pokok. Selepas memandu selama kira-kira 40 menit, kami membelok di satu selekoh gunung dan tiba-tiba pemandangan terbuka. Di sebuah lembah, kelihatan 4 atau 5 buah bangunan kelabu. Terdapat pagar di sekelilingnya dan sebuah pos pengawal di pintu masuk. Tiada papan tanda. Dato' Ismail menunjukkan pengenalan dirinya di pos pengawal dan memandu masuk. Sambil memandang keluar tingkap, saya berfikir, sebuah pusat penyelidikan tanpa papan tanda, sebuah pusat penyelidikan yang tersembunyi di dalam hutan. Negara ini membina enjinnya di dalam hutan. Sebaik sahaja saya keluar dari kereta, bau yang pertama menusuk hidung saya ialah bau logam terbakar pada suhu tinggi, bercampur dengan bau khas bahan api jet. Saya kenal bau ini. Ia adalah bau yang telah saya hidu selama 30 tahun di pusat ujian GE. Hakikat bahawa bau ini terhidu di lembah terpencil ini bermakna mereka benar-benar sedang menguji enjin. Seorang lelaki keluar dari pintu masuk bangunan penyelidikan. Saya diperkenalkan kepadanya sebagai Encik Azman bin Khalid, Ketua Penyelidik Pembangunan Enjin. Dia kelihatan berusia pertengahan 40-an. Dia memakai pakaian kerja yang bukan putih bersih, tetapi dipenuhi kesan minyak. Ia bukan pakaian seorang pengurus, tetapi pakaian seorang jurutera lapangan. Saya berjabat tangan dengannya. Tangannya terasa berbeza daripada tangan Dato' Ismail, keras dan padat. Terdapat kesan minyak hitam di tepi kukunya. Tangannya memberitahu saya bahawa dialah orang yang benar-benar mengendalikan enjin itu. Encik Azman berjalan di hadapan dan mengiringi kami masuk ke dalam bangunan penyelidikan. Koridornya sempit. Dindingnya dipenuhi dengan jadwal kerja. Sambil lalu, saya melihat sebuah bilik kecil melalui pintu yang terbuka. Terdapat 2 buah katil lipat di dalamnya dan selimut di atasnya terlipat kemas. Di sebelahnya, terdapat sebuah kotak mi segera magi yang separuh kosong. Saya berhenti dan melihat bilik itu sekali lagi. Encik Azman perasan pandangan saya dan berkata, semasa tempoh ujian, kami tidak pulang ke rumah. Kami makan dan tidur di sini. Nada suaranya tenang, bukan mengeluh, tetapi menyatakan fakta. Di GE, apabila ada ujian enjin, kami bekerja mengikut shift. Bekerja selama 8 jam, kemudian pasukan seterusnya masuk. Penginapan disediakan di hotel atau asrama di sebelah tapak ujian. Di sini, ia adalah katil lipat dan mi segera. Saya hanya mengangguk dan berjalan semula. Kami tiba di dewan ujian. Sebaik sahaja pintu kalis bunyi berganda dibuka, ruang itu menjadi luas. Di tengah-tengahnya, sebuah enjin terpasang pada dirian ujian. Saiznya lebih kecil daripada yang saya jangkakan. Tetapi kecil bukanlah sesuatu yang buruk. Enjin jet pejuang perlu kecil tetapi berkuasa. Sesiapa sahaja boleh membuat enjin besar, menghasilkan kuasa besar dari badan yang kecil. Itulah teknologi sebenar. Encik Azman menunjukkan log ujian kepada saya. Tangan saya terhenti semasa membelek halaman. Ia adalah rekod kegagalan. 2018. Percubaan penyalaan enjin prototipe pertama gagal. 2019. Bilah turbin pecah. 2020. Gagal mencapai daya tuja sasaran. 2021. Pembakaran tidak stabil. Setiap halaman diulang dengan perkataan gagal, berhenti, reka semula yang ditulis dengan dakwat merah. Ada hari di mana 3 kegagalan dicatatkan pada satu halaman. Saya bertanya kepada Encik Azman, berapa lama tempo ini? Dari 2018 hingga 2023. 5 tahun. Ini bermakna, mereka gagal setiap bulan selama 5 tahun. Saya bertanya lagi, pernahkah Anda berfikir untuk berputus asa? Encik Azman berhenti sejenak. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Kami tidak boleh berputus asa. Jika kami berputus asa, kami terpaksa membeli lagi. Dan jika kami membeli lagi, kami akan diperlakukan begitu lagi.
Jawapan itu membuatkan saya terdiam. Perkataan, diperlakukan begitu lagi. Bagi mereka, pembangunan enjin sendiri bukanlah satu tugasan teknikal. Ia adalah tekad untuk tidak akan diperlakukan begitu lagi. Saya terus membelek log ujian. Mulai separuh kedua tahun 2023, rekod mula berubah. Tulisan merah berkurangan dan tulisan hitam bertambah. Daya tuja sasaran 92% tercapai. Kestabilan pembakaran disahkan. Ketahanan bilah melepasi 1000 jam. Dan kemudian, rekod pada November 2025. Ujian darat selesai. Daya tuja sasaran tercapai. Ia adalah rekod kejayaan ujian darat bagi enjin turbofan kelas 5-1500 pound yang dibangunkan oleh AM dengan pelaburan kira-kira RM 700 juta ringgit sejak 2013. Encik Azman berkata, "Hari ini ada ujian percubaan. Mahu lihat?" Saya mengangguk. Kami bergerak ke bilik kawalan Dewan Ujian. Melalui tingkap kaca, saya dapat melihat enjin di atas dirian ujian. 8 orang penyelidik berkumpul di bilik kawalan. Semua mata tertumpu pada monitor. Tiada siapa yang bercakap. Kiraan detik bermula. Penyalaan. Pada mulanya, ia adalah bunyi dengungan rendah. Apabila daya tuja meningkat, bunyinya berubah. Dengungan itu bertukar menjadi ngauman. Walaupun di sebalik dinding kalis bunyi, tulang rusuk saya bergegar. Getaran itu naik melalui tapak kaki saya. Dan kemudian, saya melihat api di bahagian egzos. Ia bukan berwarna oranye, ia berwarna biru. Ini bermakna ia terbakar dengan bersih. Warna yang terhasil apabila bahan cemar kurang dan kecekapan pembakaran tinggi. Melihat api biru itu, saya teringat pusat ujian GE. Di sana juga, apabila warna ini muncul pada peringkat akhir pembangunan enjin, ahli pasukan bersorak. Di dalam bilik kawalan ini, tiada sorakan. Sebaliknya, saya melihat sesuatu yang lain. Pada pantulan tingkap kaca, air mata mengalir di pipi para penyelidik. Tiada siapa yang mengeluarkan suara. Mereka menangis sambil mata mereka tetap terpaku pada monitor. Tangan mereka berada di atas papan kekunci, bersedia untuk menekan butang berhenti kecemasan jika bacaan anomali muncul. Mereka menangis, tetapi tangan mereka tetap bekerja. Saya berdiri di sudut bilik kawalan dan menyaksikan pemandangan itu. Selama 30 tahun, saya telah menyaksikan ujian enjin yang tidak terkira banyaknya. Di GE, di Pratt, Whitney, di Rolls-Royce. Setiap kali ujian berjaya, akan ada tepukan, jabat tangan, dan botol champagne dibuka. Tetapi ini adalah kali pertama saya melihat tangisan. Saya tidak pernah melihat jurutera menangis kerana kejayaan. Tangisan mereka menjelaskan segala-galanya tentang makna enjin ini kepada mereka. Ujian selesai. Encik Azman keluar dari bilik kawalan dan berdiri di koridor. Matanya merah dan bengkak. Dia memandang saya dan berkata, "Pasti banyak kekurangannya." Saya tidak dapat memberikan sebarang jawapan. Kekurangan? Orang ini telah gagal selama 5 tahun, tidur di katil lipat, dan makan mie segera untuk membina enjin, dan perkataan pertama yang keluar dari mulutnya ialah, "Pasti banyak kekurangannya." Pada ketika itu, saya mahu berjabat tangan dengannya, tetapi saya tidak melakukannya. Status saya sebagai orang yang datang untuk menilai teknologi mereka menghalang saya. Ketika masuk ke dalam kereta, Dato' Ismail yang duduk di kerusi penumpang hadapan bertanya, "Bagaimana?" Saya tidak menjawab untuk seketika. Semasa kereta menuruni jalan gunung, pokok-pokok di luar tingkap berlalu pantas. Satu-satunya perkara yang saya katakan ialah, saya perlu melanjutkan lagi jadual lawatan saya. Dato' Ismail menoleh ke arah saya. Tanpa berkata apa-apa, beliau mengangguk perlahan. Kembali ke hotel, saya menghantar laporan keempat kepada ibu pejabat. Kali ini saya tidak mengira jumlah baris. Ia sepanjang 2 muka surat, dan buat pertama kalinya, saya menggumamkan sesuatu yang tidak saya tulis dalam laporan. Mereka bukan sedang membina enjin. Mereka sedang menuntut kembali maruah mereka. Bahagian 6. Panggilan dari gergasi dan pilihan sebuah bangsa. Ketika Vanderbilt kembali dari pusat penyelidikan di dalam hutan itu, satu cerita yang sangat berbeza sedang berlaku di luar sana. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masih belum memberitahu Anda bagaimana reaksi dunia apabila negara ini mengistiharkan akan membangunkan enjinnya sendiri. Tahukah Anda apakah lamaran yang paling mahal di dunia? Bukan sejambak bunga, bukan juga berlian. Ia adalah satu ayat. Mari kita bina bersama. Lebih-lebih lagi apabila ia diucapkan oleh yang terbaik di dunia.
Antara tahun 2025 dan 2026, ayat itu ditujukan kepada Malaysia. Bukan dari satu tempat, tetapi dua. Yang pertama ialah Britain. Pada 22 Jun 2025, Financial Times melaporkan bahawa Rolls-Royce telah mencadangkan untuk menjadi rakan kongsi pembangunan bersama dalam projek pembangunan enjin jet pejuang Malaysia. Siapakah Rolls-Royce? Syarikat yang membina enjin jet pejuang boleh dibilang dengan jari. Antaranya, Rolls-Royce adalah syarikat khazanah negara Britain. Mereka membina enjin untuk Eurofighter Typhoon dan sistem pendaratan menegak untuk F-35. Syarikat sebegitu yang mengajak Malaysia bekerjasama. Tetapi ada sesuatu yang perlu anda perhatikan di sini. Rolls-Royce tidak datang bersendirian. Kerajaan British menyokong mereka dari belakang. Menurut laporan Financial Times, Kementerian Pertahanan British secara aktif menyokong kemasukan Rolls-Royce ke Malaysia. Ini bukan syarikat yang datang mencari perniagaan, tetapi negara yang menolak syarikatnya untuk dihantar ke sini. Yang kedua lebih mengejutkan, Amerika Syarikat. Pada 13 Februari 2026, dilaporkan bahawa GE Aerospace telah mencadangkan pembangunan bersama untuk projek enjin jet pejuang Malaysia. Ya, GE. Syarikat tempat Vanderbilt bekerja selama 30 tahun. Syarikat yang menguasai lebih separuh pasaran enjin jet pejuang dunia mengajak Malaysia untuk membina bersama. Mengapa ayat ini begitu mengejutkan? Mari kita imbas kembali. Seperti yang saya sebutkan tadi, Malaysia terpaksa membayar harga alat ganti FA-18D yang dinaikkan 6 kali ganda tanpa banyak soal. Mereka tidak boleh membantah walaupun perisian jet mereka dimeterai. Apabila mereka mahu melengkapkan KF-25 dengan peluru berpandu AMRAAM, mereka ditolak. Pada masa itu, sikap Amerika jelas. Kamu pihak pembeli, kami pihak penjual. Membina adalah kerja kami. Tetapi kini, Amerika yang sama mengajak untuk membina bersama. Pihak penjual mengajak pihak pembeli untuk menjadi rakan kongsi. Apa yang telah berlaku sehingga mereka berubah? Jawabnya mudah. Kerana Malaysia bertekad untuk melakukannya sendiri. Pada Januari 2025, Kerajaan Malaysia secara rasmi mengumumkan rancangan pembangunan enjin aeroangkasa secara mandiri. Bajetnya ialah RM15 bilion. Tempohnya dari 2027 hingga 2040, selama 13 tahun. Sasarannya ialah enjin jet pejuang kelas 16,000 pound. Dengan pembakar lanjut, afterburner, ia boleh mencapai sehingga 24,000 pound daya tujah. Apabila enjin ini siap, ia bermakna jantung KF-25 Harimau akan ditukar dari buatan Amerika kepada buatan Malaysia. Selepas rancangan ini diumumkan, satu pengisytiharan bersejarah dibuat pada 27 November 2025. Ia adalah pengumuman bersama oleh kementerian-kementerian berkaitan Kerajaan Malaysia. Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara ke-6 di dunia yang membangunkan enjin jet pejuang secara mandiri. Ke-6. Selepas Amerika, Britain, Perancis, Rusia dan China, ia adalah pengisytiharan bahawa Malaysia akan berdiri sebaris dengan mereka. Apabila pengisytiharan ini dibuat, Amerika dan Britain bergerak serentak. Ada satu perkara penting di sini. Mengapa Amerika dan Britain tidak membiarkan Malaysia membuatnya sendiri? Fikirkan sebaliknya. Selama ini Amerika menjual enjin kepada Malaysia dengan syarat, jangan buat ini, jangan buka itu, jangan jual kepada negara ini. Ringkasnya, jika ada satu pun komponen buatan saya di dalamnya, saya yang akan menentukan kepada siapa barang itu dijual dan bagaimana ia digunakan. Jika Malaysia membangunkan enjinnya sendiri, apa yang akan berlaku? Mereka akan terlepas dari peraturan itu. Mereka boleh mengekspor jet pejuang tanpa kebenaran Amerika. Mereka boleh mengintegrasikan peluru berpandu tanpa kebenaran Amerika. Mereka boleh menaik taraf prestasi tanpa kebenaran Amerika. Senarai syarat yang sentiasa dikenakan akan hilang. Bagi Amerika, ini bukan soal kehilangan pelanggan, ini soal kehilangan kawalan. Itulah masalah yang lebih besar. Sebab itulah mereka mengajak untuk bekerja sama. Kerana jika Malaysia berjaya membuatnya secara mandiri sepenuhnya, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dengan nama pembangunan bersama, mereka mahu meletakkan sebelah kaki mereka di dalam. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, walaupun harga alat ganti dinaikkan 6 kali ganda, mereka terpaksa mengucapkan terima kasih dan membelinya. Sekarang syarikat enjin nombor 1 dunia datang dan berkata, mari kita bekerja sama. Tetapi apa yang Malaysia lakukan?
Pilihan Malaysia adalah penting. Anda mungkin berfikir, apabila yang terbaik di dunia mengajak bekerja sama, sudah tentu mereka patut menerimanya. Tetapi negara ini mengingati parut penghinaan yang telah mereka alami. Membina bersama adalah lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Tetapi di dalam perkataan bersama itu, sekali lagi akan ada syarat. Teknologi teras kami yang pegang, kamu hanya buat bahagian ini. Apabila hendak ekspor, dapatkan persetujuan kami. Struktur yang sama seperti dahulu akan kembali, hanya dengan bungkusan cantik bernama pembangunan bersama. Malaysia memilih pembangunan mandiri. RM15 bilion, 13 tahun. Mereka memilih untuk berjalan sendirian. Negara yang pernah bersedih kerana tidak boleh membuka bonetnya sendiri, kini mengisytiharkan akan membina bonet itu sendiri. Berita bahawa Malaysia memilih pembangunan mandiri itu turut didengari oleh Vanderbilt di hotelnya di Subang. Pada masa yang sama, satu email dari ibu pejabat GE tiba di telefon bimbitnya. Bahagian 7. Laporan seorang jurutera. Email dari ibu pejabat itu ringkas. Hantar draft laporan dalam masa 48 jam. Ikut format sedia ada. Apabila format telah ditetapkan, ia bermakna kesimpulan juga telah ditetapkan. Saya kenal format itu. Ia adalah borang dalaman yang digunakan oleh GE untuk menilai tahap teknologi negara pesaing. Terdapat 9 item, dan setiap item dinilai dari A hingga F. Biasanya, kesimpulan penilaian seperti ini sudah ditentukan. Keupayaan pembangunan kendiri tidak mencukupi, kerjasama pembangunan diperlukan. Ini bermakna saya perlu menulis laporan yang menyokong ayat ini. Hanya dengan itu, GE akan mempunyai alasan untuk mencadangkan pembangunan bersama kepada Malaysia. Saya membuka komputer riba dan mula menulis laporan. Item pertama, teknologi bahan. Item kedua, data operasi enjin. Saya telah mengesahkan sendiri rekod selama 46 tahun itu. 46 tahun dan 10,000 unit aero angkasa Malaysia. Walaupun singkat berbanding 70 tahun GE, berapa banyak negara di dunia yang telah mengumpul data sebanyak ini? Item ketiga, prestasi ujian penerbangan. Data yang telah saya sahkan sendiri selama 2 jam. Semakin saya mengisi item-item itu, semakin saya sedar bahawa laporan itu semakin menjauh dari arah yang diinginkan oleh ibu pejabat. Daripada 9 item, saya memberikan grade tinggi untuk 6 daripadanya. 3 yang lain adalah sederhana. Tiada satu pun grade terendah. Dengan grade ini, hanya ada satu kesimpulan yang boleh dibuat. Keupayaan pembangunan kendiri mencukupi. Boleh diteruskan tanpa kerjasama pembangunan. Ia bertentangan sama sekali dengan kesimpulan yang diinginkan oleh ibu pejabat. Saya menghantar draft laporan itu. 6 jam kemudian jawapan tiba. Ia adalah panggilan telefon. Pengarah perancangan strategik ibu pejabat. Suaranya tegas. Nathan, baca semula laporan itu. Grade untuk beberapa item terlalu tinggi. Adakah Anda membuat penilaian secara emosional di lapangan? Emosional? Selama 30 tahun, saya tidak pernah menulis laporan berdasarkan emosi. Saya tidak menjawab kata-katanya dan sebaliknya bertanya, item mana yang perlu saya ubah? Pengarah itu berkata, turunkan grade teknologi bahan sebanyak 2 tahap. Turunkan juga grade prestasi ujian penerbangan sebanyak 1 tahap. Penilaian keseluruhan. Risiko besar jika pembangunan kendiri diteruskan. Kerjasama pembangunan disyorkan. Tangan saya yang memegang telefon menjadi tegang. Apakah asasnya? Pengarah itu terdiam sejenak sebelum berkata, Nathan, ini bukan laporan teknikal. Ini laporan perniagaan. Selepas panggilan itu berakhir, saya duduk termenung untuk masa yang lama. Laporan perniagaan. Perkataan itu berlegar di fikiran saya. Laporan teknikal menulis apa yang dilihat. Laporan perniagaan menulis apa yang diinginkan. Ibu pejabat mahu saya menulis bukan apa yang saya lihat, tetapi apa yang mereka mahu. Ini bermakna saya perlu memadamkan fakta bahawa Malaysia mampu melakukannya sendiri dari laporan itu. Hanya dengan itu, GE akan mempunyai alasan untuk masuk sebagai rakan kongsi pembangunan bersama dan mengambil sebahagian daripada projek enjin Malaysia. Saya memandang keluar tingkap, malam di Subang, malam yang sunyi, malam yang pada hari pertama saya tiba, saya fikir adalah kesunyian sebuah negara yang belum memulakan apa-apa. Dan malam yang pada hari ketiga, saya fikir adalah kesunyian sebuah negara yang telah menyelesaikan segalanya dan kini hanya berdiam diri. Sekarang, saya berada di antara 2 malam itu. Jika saya mengubah laporan seperti yang diinginkan oleh ibu pejabat, kesunyian negara ini akan kembali kepada makna pada malam pertama.
dunia akan percaya bahawa Malaysia masih belum bersedia. Saya teringat pusat penyelidikan di dalam hutan, katil lipat dan mi segera, tulisan merah gagal yang dicatatkan setiap bulan selama 5 tahun, dan api biru yang terhasil di hujung kegagalan itu. Para penyelidik yang tidak melepaskan pandangan dari monitor walaupun sambil menangis. Mata merah Encik Azman yang berkata, pasti banyak kekurangannya. Saya membuka komputer riba saya. Saya tidak mengubah laporan itu. Sebaliknya, saya menambah satu baris ayat. Semua grade dalam laporan ini adalah berdasarkan pengesahan di lapangan dan dengan ini menyatakan bahawa tiada asas untuk memenuhi permintaan pindaan. Dan saya menekan butang hantar kepada Ibu Pejabat dan sebagai salinan kepada folder kongsi Jawatan Kuasa Penasihat Pentagon. Sejurus selepas menghantarnya, saya sedar apa yang telah saya lakukan. Berkongsi laporan dalaman GE dengan Jawatan Kuasa Penasihat Pentagon bermakna laporan ini secara praktikalnya akan tersebar di Washington. Kandungan yang bertentangan dengan kesimpulan yang diinginkan oleh Ibu Pejabat akan sampai ke mata pegawai Pentagon. Penilaian bahawa Malaysia mempunyai keupayaan pembangunan mandiri akan tersebar di Washington dengan nama seorang jurutera GE berpengalaman 30 tahun. Saya tidak menyesal. Selama 30 tahun, saya membina enjin, bukan memalsukan laporan. Kali ini pun sama. Saya menulis apa yang saya lihat. Itu sahaja. Beberapa hari selepas itu, tiada khabar dari Ibu Pejabat. Senyap. Saya tidak tahu sama ada ia adalah kesunyian sebelum ribut atau kesunyian kerana pasrah. Seminggu kemudian, sebuah artikel pendek disiarkan dalam sebuah majalah pertahanan. Pembangunan enjin jet pejuang sendiri oleh Malaysia adalah realistik, menurut penilaian pakar. Nama saya tidak disebut, tetapi kandungan teras laporan itu terkandung di dalamnya. Seseorang dari folder Jawatan Kuasa Penasihat telah membocorkannya kepada media. Sambil membaca artikel itu, saya menyambut pagi terakhir saya di Subang. Saya perlu mengemas. Saya datang dengan 2 pasang baju, tetapi telah mencuci pakaian sebanyak 3 kali. Lawatan kerja yang saya sangka akan selesai dalam 2 atau 3 hari telah berlanjutan lebih 10 hari. Sebelum meninggalkan bilik hotel, saya membuka buku nota saya. Halaman pertama kosong. Kerana saya fikir tidak akan ada apa-apa untuk ditulis. Halaman terakhir pula penuh sesak. Orang yang datang dengan buku nota kosong kini akan pergi dengan buku nota yang penuh. Epilog. Langit milik harimau. Nathan Vanderbilt meninggalkan Subang. Laporan yang ditinggalkannya tersebar secara senyap di Washington. Dan di langit Subang yang ditinggalkannya, Kiev, 25 harimau sedang terbang. Kini, saya akan sampaikan cerita terakhir. Mac 2026, Pangkalan Udara Subang. Unit pengeluaran kedua KF, 25 harimau, telah diserahkan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia. Apabila pintu hangar dibuka dan pesawat berwarna kelabu itu bergerak ke landasan, terdapat orang ramai berdiri di tepi landasan. Ada yang memakai pakaian seragam tentera, ada yang memakai sut, dan ada yang memakai pakaian kerja. Antara mereka, ada seorang yang sangat menonjol, seorang lelaki tua berambut putih, Dato' Ismail. Orang yang telah mendedikasikan 30 tahun hidupnya untuk pembangunan enjin tempatan. Beliau hanya memandang landasan tanpa berkata apa-apa. Di sebelahnya berdiri Encik Azman, masih dengan pakaian kerjanya yang bernoda minyak. Orang yang telah mencatatkan kegagalan selama 5 tahun di pusat penyelidikan di dalam hutan, tidur di katil lipat, dan makan mie segera untuk menghasilkan api biru itu. Matanya yang memandang harimau di landasan itu basah, tetapi kali ini dia tidak menangis. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya beritahu apa yang terkandung di dalam sebuah pesawat ini. Di dalamnya terkandung data 10.000 enjin yang dikumpul oleh Aero Angkasa Malaysia selama 46 tahun. Di dalamnya terkandung teknologi bahan yang diperolehi oleh TNB Power Technologies apabila mereka melepasi dinding 1680 darjah Celsius. Di dalamnya terkandung radar buatan tempatan yang disiapkan selepas 9 tahun usaha. Di dalamnya terkandung rekod ujian penerbangan yang kembali tanpa satu pun kemalangan selepas terbang sebanyak 600 kali selama 42 bulan. Di dalamnya terkandung peluru berpandu meteor dari Eropah yang dipasang selepas Amerika menolak integrasi peluru berpandu mereka. Dan di dalamnya terkandung perkara-perkara yang tidak dapat diukur dengan angka. Di dalamnya terkandung kepahitan apabila terpaksa membayar harga alat ganti F.A. 18D yang dinaikkan 6 kali ganda.
Di dalamnya terkandung kemarahan kerana tidak dapat berbuat apa-apa walaupun mengetahui perisian jet mereka telah dimeterai. Di dalamnya terkandung lebih 3.000 malam yang dilalui oleh jurutera-jurutera sebuah negara yang tidak boleh membuka bonetnya sendiri sambil mengetap gigi. Kadar lokalisasi enjin aeroangkasa Malaysia masih 22%, bukan 100%. Perlaksanaan bajet 15 bilion itu hanya akan bermula pada tahun 2027. Untuk enjin mandiri kelas 16,000 pound itu siap, kita perlu menunggu sehingga akhir tahun 2030-an. Perjalanan masih jauh. Cerita ini bukanlah cerita yang telah tamat. Ia adalah cerita yang sedang ditulis pada saat ini. Tetapi satu perkara adalah jelas. 10 tahun lalu, ada sebuah negara yang tidak boleh memasang sebiji peluru berpandu pada jet pejuangnya tanpa kebenaran Amerika. Kini, syarikat-syarikat enjin terbaik di dunia datang ke negara itu dan berkata, "Mari kita bekerja sama." Dan negara itu menjawab, "Tidak, kami akan lakukannya sendiri." Selepas kembali ke Amerika, Nathan Vanderbilt dikatakan telah memberitahu seorang rakannya, "Saya pergi ke Malaysia untuk lawatan kerja 2-3 hari, tetapi akhirnya tinggal selama 10 hari. Saya pergi dengan buku nota kosong dan kembali dengan buku nota yang penuh." Apa yang tercatat di dalam buku nota itu bukanlah data teknikal. Ia adalah catatan tentang orang-orang yang tidak pernah berputus asa. Sama ada Malaysia akan berjaya menjadi negara ke-6 di dunia yang membangunkan enjin jet pejuang secara mandiri, tiada siapa yang tahu lagi. Tetapi di pusat penyelidikan di dalam hutan itu, lampu akan terus menyala malam ini. Selimut di atas katil lipat itu akan terlipat kemas. Satu lagi kotak mi segera magi akan kosong. Dan sekali lagi api biru akan menyala dari enjin di atas dirian ujian itu. Harimau Malaya kini di angkasa.